Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. 100 hari yang diletakkan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri untuk memberikan peluang kepada barisan kabinet beliau untuk deliver ataupun outcome based kabinet. Walaupun setengah pihak merasakan 100 hari itu terlampau panjang, tetapi untuk berlaku adil juga kepada mereka, walaupun ada di antara mereka terutamanya di kalangan menteri-menteri utama sudah pun menjawat jawatan tersebut pada 1 tahun 8 bulan yang lalu, tetapi pada ketika ini negara dalam keadaan yang parah, cedera dalam pelbagai aspek, cedera dari aspek kesihatan awam itu yang paling utama. Kecederaan yang amat parah dalam ekonomi, kita akan berhadapan dengan situasi yang mungkin lebih parah jika kita tidak melakukan tindakan yang lebih berani untuk mengatasi kemerosotan dan juga kemelesetan dan juga kestabilan kepada kesejahteraan rakyat. Itu yang ketiga. Jadi untuk melihat perkara ini secara lebih dekat dan apakah kerangka yang boleh kita guna pakai untuk memastikan penilaian yang adil kepada kabinet ini, dan pastinya semua rakyat menunggu-nunggu dan keprihatinan barisan kabinet ini akan sentiasa dipantau. Mereka tidak ada masa untuk berbulan madu ataupun mengambil sambil lewa ataupun cara-cara lama lagi. Itu mungkin tidak relevan bagi rakyat pada ketika ini. Jadi untuk melihat perkara ini dengan lebih jelas, kerangka yang bagaimana, pendekatan yang bagaimana, naratif yang bagaimana wajar diterjemahkan dari aspek tindakan oleh barisan kabinet ini. Saya bersama yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi EAC, dan juga Profesor Ekonomi dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Haji Nazri, apa khabar? Sihat ya? Salam Hari Kemerdekaan, salam Hari Kebangsaan Prof. Dan sama-sama. Prof, pastinya amat dekat dengan hati Prof ataupun kajian Prof apabila hal berkaitan dengan kerangka penilaian prestasi ini. Ini merupakan suatu yang sentiasa diangkat sebagai satu, orang kata pun, pandangan, komentar dan juga kajian sebagai profesor ekonomi. Prof, untuk melihat perkara ini yang saya angkat tadi, negara tidak ada masa untuk kita menumbuhkan satu lagi tindakan, majlis tindakan, jawatan kuasa khas dan sebagainya. Tetapi negara memerlukan tindakan yang urgent, tindakan yang berkoordinasi, tidak lagi silo, tidak ada duplication ataupun tindakan yang bertindih antara satu kementerian dengan satu kementerian yang lain. Kerana semua ini sudah kita lihat pada pentadbiran yang lalu ataupun ketika kita melalui pandemik COVID-19. Mungkin itu sebagai pandangan awal, Prof. Ya, pertamanya saya juga ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua dan tahniah kepada barisan kabinet yang baru mengangkat sumpah semalam ya. Dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana bagi saya satu petikan yang penting di dalam teks rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan kabinet ialah budaya kerja berprestasi tinggi. Jadi kali ini kita bukan lagi hanya kata saja, tetapi kita nak lihat ianya benar-benar berlaku, dan sebagai satu gesaan awal iaitu prestasi dalam tempoh 100 hari. Dan Haji Nazri, as you mentioned, betul, kita bukan baru bermula krisis. Kita berada mungkin di kemuncak ataupun berada di dalam krisis. Maka untuk pemimpin-pemimpin setiap kementerian yang baru ini, as you said lah, there's no honeymoon. Dan saya dipahamkan bahawa semua dah mula bekerja pun. Semalam kami juga mengadakan pertemuan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Musaffar, dan semua telah digerakkan, dan kita harap semua juga kementerian-kementerian begitulah. Prof berada di satu majlis yang menjadi nerve ataupun kekuatan bagi pemulihan ekonomi, iaitu Majlis Tindakan Ekonomi. Dan Prof juga berpengalaman melihat bagaimana fungsi Majlis Keselamatan Negara, SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, apa juga polisi dan juga prosedur yang dikeluarkan oleh MITI dan juga KKM. Jadi pengalaman yang lalu
ketika kita melalui pandemik COVID-19 sejak Februari 2020 ataupun awal tahun 2020, apa yang perlu kita jauhi ataupun kita pasti robohkan tembok-tembok yang begitu kebal seolah-olah begitu banyak prosedur, birokrasi dan juga tindakan-tindakan yang tidak jelas menyebabkan tidak ada buy-in, kepatuhan yang longgar dan juga kepercayaan di peringkat industri amat lemah. Pandangan Prof? Saya harus berlaku jujur di sini bahawa dalam tempoh mungkin dah 18 bulan kita mengharungi krisis ini. Memang semangatnya saya percaya ada kejujuran. Maksudnya semua pihak ingin tampil untuk menyelesaikan masalah ini. Namun krisis ini sifatnya sistemik. Dia menyentuh hampir keseluruhan sektor ekonomi dan juga dalam masa yang sama dia berpunca daripada perihal kesihatan dan berlaku di dalam era di mana kita berhadapan dengan kemelut politik juga. Jadi ini 3 in 1 lah. Bagi saya sesuatu yang menjadikan ianya rumit. Dan saya juga berpandangan bahawa perlu ada penyusunan semula sedikit. Kerana pihak di luar itu kadang-kadang merasa agak keliru dengan proses dan juga governance dari segi pembuatan keputusan. Setidaknya kita ada Majlis Tindakan Ekonomi, kita ada Majlis Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara, kita ada Majlis Pemulihan Negara. Ini belum sebut lagi majlis-majlis yang lain, Majlis Kemakmuran Bumi Putera, Majlis Pekerjaan Nasional, mungkin agak terlalu bertindih. Setiap satu itu memang mempunyai core-nya tertentu, tetapi saya dengar, kami mendapat respons daripada pihak industri, baik pemain industri besar, kecil, sederhana, agak keliru. Di mana sebenarnya keputusan yang khusus dibuat terutama dalam konteks ekonomi ini. Dan ini satu perkara yang penting untuk diselaraskan. Dan kita juga harus pastikan bahawa ianya adalah tanggungjawab semua orang. Dia bukan kalau kata contohnya kementerian A, B dan C, maka itu saja yang mereka lakukan. Tetapi dia perlu ada kesepaduan. Dan perkara ini disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa kita mesti pantas dan bersepadu. Keputusan itu tidak boleh hanya dibuat oleh satu saja dan kemudian yang lainnya tidak dituruti dengan tindakan yang sama. Dan kadang-kadang kita ada keadaan-keadaan di mana keputusan dibuat namun ada pihak-pihak yang mungkin merasakan dia mempunyai pandangan yang berbeza dan dimajukan ke publik. That make people confused. Jadi it has to be one voice in term of attending krisis yang dalam konteks kesihatan, vaksin dan sebagainya, dan juga dalam konteks perekonomian, pembukaan ekonomi, SOP dan sebagainya. Dan perlu ada kesepaduan dan juga dalam masa yang sama, sebaik yang mungkin kita harus mencari jalan bagaimana ianya dapat diterjemahkan dengan mudah. Saya tengok SOP contohnya, Haji, saya tengok SOP ni dah kalau jilidkan dah boleh jadi buku ni. Jadi kita cuba terlalu perinci sangat sehingga kan dia strangle ourselves. Dan industri yang nak dibuka tu pun sebenarnya tidak dapat buka sepenuhnya. Jadi ini yang perlu kita tangani. Prof, bagaimana kita mengelakkan dari berretorik ataupun mengangkat sesuatu perkara ataupun indikator-indikator berupa seperti angka, misalnya kita sudah pun mencapai prestasi vaksinasi sekian-sekian untuk dos pertama, dos kedua. Begitu juga angka kestabilan merawat pesakit COVID-19 di hospital-hospital ataupun di ward-ward ICU, dan juga angka berkaitan dengan ekonomi, KDNK masih strong ataupun stabil, dan juga prestasi di bursa saham sekian-sekian apabila Perdana Menteri ke-9 mengambil alih. Ini suatu yang kadang-kadang menjerat kepada apa yang berlaku di bawah. Rakyat ingin melihat tindakan dan juga outcome ataupun hasil. Tetapi seringkali kerajaan ataupun birokrat terperangkap dengan angka-angka yang memberi mereka ataupun kepuasan ataupun feel good factor. Jadi ini ada pertindihan ataupun ada perdebatan di kalangan rakyat. Saya tak nak mau dengar angka ini. Saya tak nampak kerana kehidupan saya masih susah. Saya tidak ada kerja. Bisnes saya masih tidak boleh dibuka dan sebagainya. Pandangan Prof.
Jadi ya, angka-angka ni memang banyak. Kadang-kadang mungkin kita beri terlalu banyak. Saya pernah lihat dalam satu poster yang disebarkan tiap-tiap hari dalam melalui WhatsApp oleh Kementerian Kesihatan umpamanya, dalam poster itu ada 14 angka. Nak tengok mana satu pun mungkin rakyat dah keliru. Nak tengok yang pulih, nak tengok yang jumlah yang kena COVID daripada tahun lepas ke, nak tengok bilangan kematian dan sebagainya. Jadi kita dalam konteks angka ni untuk penilaian dalaman saya rasa perlu angka-angka yang lebih terperinci, tetapi untuk masyarakat awam kita perlu sampaikan maklumat yang meaningful kepada mereka. Ya. Saya selalu bagi contoh, Haji. Saya bagi contoh ya. Kalau kita naik kapal terbang, kita penumpang yang depan kita screen monitor tu, kita nampak berapa jam lagi nak sampai destinasi dan itu kemungkinan maklumat yang paling penting yang kita nak tahu. Tapi kalau kita pergi dalam kabin dekat kokpit pilot tu, dia ada banyak lagi angka. Jadi kita tak perlu semua orang tengok semua angka. Dan dari sini saya ingat pertama, dalam konteks COVID, angka mana yang nak dilihat? Ada orang kata pada saya, kita sekarang COVID dah 1 juta lebih. Sebenarnya dia lihat kepada kumulatif. Itu tak betul. Jadi umpamanya sejak kebelakangan ini kita dengar bahawa penumpuan diberi kepada kes-kes yang tahap 3, 4 dan 5. Dan mungkin jumlah kematian. Jadi kita tunjukkan angka itu. Kita agak keliru kadang-kadang di luar. Saya ingat angka yang melekat di dalam masyarakat hari ini adalah jumlah harian. Yang 20,000, 18,000, naik 22,000, 24,000. Jadi logically yang saya dengar bahawa angka ini tetap akan tinggi. Tetapi adakah ianya memudaratkan? Jadi kalau memudaratkan tumpuan kita get the whole nation to focus to the right number. Jadi itu satu perkara yang penting. Dalam konteks ekonomi, bagi saya, maklumat yang diperlukan ialah on the ground. Yang terutamanya dalam konteks pendapatan rakyat, kursa. Ya. Kalau kita bercakap tentang bursa, berapa ramai sangat rakyat Malaysia ni yang faham bursa pun. Kita cakap tentang KDNK, saya rasa 60-70% rakyat Malaysia pun tak jelas apa KDNK itu. Pokok pangkalnya ialah pendapatan. That's why kita kena, contohnya kita lihat dalam konteks, kalau kita dah biasa dengan B40, M40, Top 20, dalam kumpulan ini bagaimanakah kedudukan pendapatan isi rumah. Itu yang penting. Because at the end of it, yang dalam poket itu yang penting. Nilai ekspor semua ni bolehlah untuk tujuan makro. Tapi itu, kalau kita tingkatkan ekspor pun, saya kira orang yang jual goreng pisang tak terkesan pun. Jadi berarti dia perlu tahu lebih kepada something yang near to them. Jadi penting untuk melihat kepada more on the ground data yang dekat kepada rakyat, terutamanya dalam konteks pendapatan mereka. Bagaimana pandangan Prof untuk menunjukkan prestasi yang sebenar yang boleh diukur dan mudah difahami oleh rakyat, Prof? Ya, ini sebenarnya saya pun dah mula memikirkan kerangka. Saya harap saya nak mencadangkanlah kepada kerajaan satu kerangka penilaian prestasi keluarga Malaysia. Sebab itu tema kita sekarang ni. Jadi kita mesti pertamanya dalam konteks 100 hari lah, Tuan Haji, kalau boleh saya sentuh sedikit. Saya kira dalam 2-3 hari ini, setiap kementerian dengan menteri yang baru datang itu harus memahami apakah masalah yang mereka hendak tangani. Dan Yang Amat Berhormat sebut masalah semasa. Jadi masalah itu memerlukan tindakan. Dan kalau kita ambil tindakan, dia seharusnya menyelesaikan masalah yang kita telah identify. Jadi penting itu. Kita tak mahu contohnya tindakan-tindakan pengumuman dasar baru, blueprint baru, roadmap baru. Kita tak perlu nak tahu berapa banyak lawatan yang menteri buat. Itu aktiviti. Kita nak tahu keberhasilannya. Kalau saya boleh bezakan antara keberhasilan dengan aktiviti, kita boleh laporkan kita telah melatih 150,000 belia dalam program keusahawanan. Tapi keberhasilannya, berapa ramai yang jadi usahawan yang mendapat pendapatan yang stabil? Jadi kalau kita lapor 150,000 orang,
itu adalah so-called indicator KPI activity. Perlu. Tetapi yang lebih penting ialah berapa ramai daripada 150,000 menjadi usahawan yang mempunyai pendapatan yang dianggap bersesuaian dengan kelayakan dan juga usaha mereka. So itu keberhasilan. Saya harap KPI, petunjuk-petunjuk kejayaan ini menumpu kepada keberhasilan yang menyelesaikan masalah. Dan dalam konteks hari ini, kalau ekonomi, iaitu keupayaan setiap isi rumah individu untuk mendapat pekerjaan yang baik dan juga menghasilkan pendapatan yang dikatakan memberi kehidupan yang selesa. Jadi kita perlu go down. KPI ini tak boleh ambil tangkap saja. Saya harap tak ada kementerian yang akan buat begitulah. Maksudnya masuk ke pejabat tanya mana yang boleh deliver, mana boleh deliver. Bukan begitu. Kita kena go down, sit down, understand what are the problems yang triggered by the crisis. Jadi problem ni pun ada problem yang boleh selesai dalam tempoh jangka pendek. Ada problem yang mungkin mengambil masa yang agak panjang. Dalam konteks 100 hari, tumpu kepada yang pendek dan bagaimana masalah itu kemudiannya dapat membawa kita kepada penyelesaian yang lebih berstruktur, bersifat jangka panjang. Dan KPI ini mestilah diumumkan. Saya amat berharap kalau dalam semangat yang betul-betul ni, dalam konteks keluarga Malaysia ni, kita semua kena tahu apakah matlamat ataupun keberhasilan yang ingin dicapai, tindakan dan juga bagaimana kita mengukur setiap kementerian itu telah berjaya dalam konteks yang PM menyebut pencapaian awal mereka apa dia. Jadi kita kena tahu dalam konteks nak to discipline ourselves lah. Ini keluarga, Haji. Ini keluarga. Kita bercakap tentang everyone ada peranan. Abang, adik, kakak, mak, bapa, ibu semua ada peranan. Jadi let us try to model keluarga Malaysia dalam konteks pelaksanaan tindakan-tindakan yang akan dibuat oleh setiap kementerian-kementerian. Untuk memastikan setiap aktiviti ataupun dasar polisi yang akan dilaksanakan mengikut KPI yang disasarkan ataupun diletakkan, bagaimana aspek pemantauan, Prof? Dari aspek menyemak dan imbang. Kerana kita tahu kuasa eksekutif amat besar dalam hal ini. Pastinya peruntukan yang diberikan pastinya akan jumlah yang begitu besar kalau kita lihat angka pada bajet 2021 sendiri dan juga tambahan-tambahan pelan-pelan pemulihan. Jadi dari pengalaman Prof, bagaimana kuasa pemantauan dan indikator yang perlu diangkat supaya apabila ada kesilapan ataupun menyimpang sedikit perlu ada datang tarik balik, mesti ikut ini yang kita mahukan ataupun dia mesti pragmatis dan juga dinamik. Kalau orang politik mereka mahukan proses semak dan imbang tu dalam konteks select committee di parlimen. Misalnya mereka boleh memanggil ketua setiausaha, pengarah-pengarah jabatan atau menteri dan timbalan menteri sendiri supaya mereka ada governance dan mereka bertanggungjawab setiap polisi dan dasar yang diumumkan ataupun ingin dilaksanakan. Pandangan Prof? Ini penting because sama juga dalam konteks politik dia kena ada select committee. Bagi saya di peringkat pelaksanaan inisiatif-inisiatif oleh semua kementerian, tiba masanya again PM menyebut tentang bekerja dengan rakyat, bekerja dengan industri dan pihak-pihak yang berkaitan, the stakeholders. Bagi saya dia ada dua konteks. Konteks yang pertama ialah pemantauan dalaman. Biasanya ketua setiausaha kementerian akan bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan itu tercapai. Kalau ada masalah, kita tackle segera dan cuba memastikan kalau ada kelewatan, kita push sedikit. Kalau tidak cukup sumber, kita cari jalan penyelesaian. Tetapi yang lebih mutlak ialah perlunya ada satu badan pemantauan oleh pihak luar. We have to be very positive. Bagi saya tidak ada kerahsiaan. Bagi saya pihak-pihak yang berkaitan, the stakeholders, ini kita katakan sebagai governing by network. Maksudnya pihak-pihak wakil industri, wakil-wakil daripada persatuan-persatuan yang maksudnya yang dikenali ramai, yang mempunyai reputasinya, wakil-wakil NGO dan sebagainya mengikut bidang masing-masing dan mereka harus menjadi satu badan untuk menilai. In fact, dalam beberapa perbincangan kami telah saya telah menggerakkan ini dalam satu dokumen yang kami keluarkan, Resetting Malaysia, iaitu tentang perlunya ada satu badan yang bebas menilai kementerian.
Jadi penting daripada awal lagi. Dan sebolehnya badan ini bukan dipengurusikan oleh menteri, tetapi we have to be very open, transparent. Dan again, saya melihat kepada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa kita mesti bekerja dengan pantang, bersepadu dan melibatkan rakyat dan industri dengan idea-idea baru. Jadi di hari pertama bentuk satu panel kecil ini and sit down, agree. Kita mesti sama-sama agree. Maksudnya panel pun tidaklah boleh minta satu benda yang diawangan sangat. Jadi sit down dengan pihak kementerian, what that you want to deliver. Dan kemudian kita agree dengan apa yang nak dicapai dan bila nak dicapai. Dan daripada situ kita boleh perbuat pemantauan secara berkala. Jadi berarti itu satu lagi yang penting dalam konteks menilai prestasi, we need to have an independent body untuk setiap kementerian. Dan saya juga mencadangkan mungkin untuk the entire government lah, the so-called kerajaan keluarga Malaysia ini, why not? Kita adakan satu high level body yang membuat penilaian. Dan penilaian ini mestilah dibuat secara profesional, bukan here and say, bukan dengan berfakta, mempunyai angka-angka yang jelas, menunjukkan di mana capai. Be very constructive. Bukan tujuan untuk memperlecehkan ataupun untuk criticize for no reason lah. It has to be constructive, positive. Dan saya kira inilah the future of government. Government tak boleh lagi duduk berselindung di balik tembok-tembok besar begitu. Dan engagement libat urus hendaklah jujur. Bukan taklimat kepada stakeholders tetapi perbincangan dan akhirnya mencapai kepada satu persetujuan bahawa this is what need to be delivered. Dan barulah bagi saya dia lebih murni, ya, dan kita dapat menghilangkan rasa was-was pihak swasta. Sekarang ni kita dengar banyak sangat kerajaan gagal lah sebelum ni, ada yang kata itu tak buat, ada yang kata macam-macam. Jadi kalau kita ada satu panel industri, wakil-wakil komuniti dan masyarakat mengikut kesesuaian kementerian masing-masing, maka panel ini boleh menjadi satu macam informally as an auditor kepada prestasi kementerian. So that is needed. I mean, dan we need to be very open into that. Dan saya percaya this is the future, yang mana yang kalau kita spirit dalam kata business is not as usual. Okay. Jadi tak boleh lagi dah. Cara yang sebelum ni tak boleh. Dan semalam pun yang berhormat Dato' Sri Muzaffar dalam konteks kami di EPU EAC, we need a new way, new design, a new approach. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan. Semua yang kita cakap ini banyak bergantung kepada polisi yang terbesar, iaitu ketika kita melawan pandemik COVID-19 ialah Perintah Kawalan Pergerakan, PKP. Jadi ini juga amat merisaukan bagi pemegang taruh, terutamanya industri dan juga yang terlibat dengan sektor ekonomi. Mengapa Prof rasakan PKP ini perlu ada satu lonjakan pendekatan kalau kita nak hidup dengan endemik ni, Prof? Yeah, obviously. This one I'm very consistent about it. Bagi saya, betul kita kena tangani masalah COVID. Namun demikian, betul juga kita kena memastikan menangani COVID itu tidak melumpuhkan ekonomi negara kita. I mean, I know nyawa lebih penting. Tetapi let's admit bahawa kalau pendapatan kita jatuh merudum, kalau orang hilang pekerjaan, akhirnya semua dengan pandemik pun kita tak boleh tangani. Nak tangani pandemik kita berbilion ringgit, hasil titipan cukai kena ada. Jadi berarti ekonomi pun perlu digerakkan. Dan saya amat mengharapkan agar terutamanya dalam konteks bagaimana kita membuka ekonomi kita, bagaimana kita memastikan bahawa rantaian bekalan itu dapat berfungsi sepenuhnya, dan bagaimana kita ada konsistensi di dalam SOP dan juga syarat-syarat pembukaan kita. Kadang-kadang kita tengok banyak perkara yang begitu rumit dan juga kadang-kadang dia terikat. Dan sebagai contohlah katakan, maksudnya kita boleh buka syarikat kontraktor, boleh menjalankan projek kontraktor, tetapi bila dia nak beli cat tak ada. Bila nak buat perbaik jalan, dia boleh menjalankan tetapi batu tak dapat beli. Jadi, obviously, this is not right. Walaupun saya faham, semangatnya ialah untuk kurangkan orang berada di luar. Tetapi this is not a lasting way of doing it. We have to find a way. Terutama sekarang kita dah ada peningkatan di dalam vaksin. Why not? Kita give that confidence lah. Bagi saya, ada beberapa elemen. Quickly, saya nak menyebut beberapa perkara. Satu tentang pembukaan tadi, SOP, kemudian pemantauan enforcement.
kita ada banyak agensi yang buat enforcement. Dan kami mendapat maklumat bahawa agensi-agensi membuat tarifan-tarifan dan mengambil tindakan yang berbeza. Jadi kadang-kadang ada kilang yang didatangi 2 agensi dalam satu hari. Tak bolehlah, kita kena koordinat lah. Dan juga satu lagi iaitu pejabat-pejabat kerajaan khususnya yang berinteraksi dengan industri dan juga sektor ekonomi. JPJ, Puspakom, kaunter pejabat-pejabat tanah dan sebagainya. Because dalam sektor pembinaan, at the end of it, you perlu ada kelulusan daripada PBT. Jadi kalau umpamanya PBT kata maaf kami tutup, kami work from home dan daripada home pula tak boleh dicapai, that's not the answer. Okay. Jadi bagi saya semua kena come forward. Everybody look at what they need to do. Termasuk saya pejabat EAC, what that we need to do, then we come forward dan insyaAllah dalam spirit keluarga Malaysia. I mean, I like that juga as well. That keluarga Malaysia ni, we must be together. We must be together in attending this. Terima kasih Prof. Kita bercerita kerangka penilaian prestasi keluarga Malaysia. Itu tadi Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi ataupun EAC. Itu saja agenda awani untuk malam ini. Sekian, insya-Allah kita jumpa lagi.